Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana kita dapat sekali lagi diberi nikmat oleh Allah dengan Ramadan. Ramadan bukan beban. Ramadan bukan menyusahkan kita. Bagi orang yang beriman, Ramadan adalah nikmat yang sengaja Allah datangkan untuk top up amalan orang-orang beriman itu. Tuan-tuan, mari kita sama melihat ayat-ayat An-Nar. Saya fokus saya punya tazkirah pada ayat-ayat An-Nar di dalam Al-Quran. Tahun ini masuk tahun yang keempat. Jadi dalam buku ni ada dari 1 sampai nombor 40. Setiap tahun ada 10 ayat. InsyaAllah 13 tahun tamatlah ayat An-Nar. Berapa jumlah ayat An-Nar dalam Al-Quran? 126 ayat. Ayat-ayat yang menceritakan tentang bagaimana manusia dihumban oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka. Ada 126 ayat. Kalau satu ayat kita nombor 2, tidak dihumban oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka Jahannam, ke dalam neraka. Kalau 2, kita 3, kita nombor 3. Kalau 4, kita nombor 5. Tapi bila 126 ayat, tidak ada apa yang kita harapkan melainkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan rahmat Allah menyelamatkan kita daripada azab yang berat itu. Ayat yang ke-30. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka. Qala ana khair minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Surah Al-A'raf ayat yang ke-12. Allah Ta'ala berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu dulu? Menjawab Iblis, saya lebih baik darinya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia yang engkau ciptakan dari tanah. Kita condemn yang Allah Ta'ala punya. Kita kata tak elok pada Allah Ta'ala punya. Hukum yang bagus ini hukum manusia, hukum Allah tak elok. Hukum yang boleh dibuat dalam kehidupan kita ni adalah hukum manusia. Manakala hukum hudud, hukum qisas tidak boleh nak dibuat. Pasal dia bersandar pada China dan India. Ni disuruh oleh Allah Ta'ala bersujud, dijawab oleh Iblis, aku daripada api kau ciptakan, sedangkan yang engkau ciptakan itu Adam ialah daripada tanah.
Iblis dijadikan oleh Allah Ta'ala dari api. Iblis menganggapnya dirinya lebih baik dari penciptaan Allah terhadap Nabi Adam. Tuan-tuan, kalau ada perasaan yang macam tu dalam kehidupan kita, kita punya tu lebih baik dari Allah Ta'ala, berat. Ini mengikut jejak langkah syaitan. Syekh Qutb dalam tafsirnya menyatakan kenapa Iblis tidak mahu sujud kepada Adam. Iblis ada pandangan yang sendiri. Macam kita nak semayang ke nak puasa, kita buat dua-dua lah. Ada orang buat satu, dia tak nak buat dua-dua. Dia buat puasa, dia tolak semayang. Ini orang pening. Pasal apa? Ibadah yang asasi dalam konteks kehidupan manusia ni lah semayang. Arahan tentang puasa satu dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sedang ayat arahan dalam bab salat ada 83 lebih ayat. Aqimus salat, berdiri sendiri, digabungkan dengan wa'atuz zakat. Dalam konteks kenabian, arahan salat adalah arahan pertama dalam konteks ibadah, diterima oleh Nabi dari Mekah dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi pergi menghadap Allah mengambil salat, tugasan salat. Manakala dalam konteks puasa diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arahan pertama ialah salat, arahan kemudian ialah semayang. Orang Melayu mengambil yang kedua, dia tak nak yang pertama. Patut semayang fardu ni penuh apa ini ya? Tak cukup-cukup tempat. Tapi malam kita hanya menghayati yang sunat. Tuan-tuan muju tunggu tazkirah, ada yang balik jauh 8 balik. Tak sempat witir. Saya buat di rumah, udah liu. Ayat yang ke-31 daripada suratul A'raf, ayat 36. Walladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan iaitu orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kazzabu biayatina wastakbaru anha, kemudian takabur dengannya. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tak payah terjemah, tuan-tuan dengar pun tahu. Itulah golongan ashabun nar hum fiha khalidun, kekal mereka duduk dalamnya. Syekh Qutb dalam Zilal menyatakan bahawa ada perjanjian antara manusia dengan Allah. Contoh ayat alastu bi rabbikum, siapa Tuhan kamu? Allah tanya pada roh kita dulu. Dijawab oleh roh. Qalu, berkata seluruh roh, bala syahidna, bahkan engkaulah Tuhan kami. Inilah perjanjian antara manusia dengan Allah. Diteguhkan perjanjian bahawa Allah melantik manusia sebagai khalifahnya. Ditetap Allah akan apa yang mesti dilakukan oleh manusia melalui Rasul yang dilantik oleh Allah. Ni yang boleh buat, ni tak boleh buat. Pada bab babi ya. Bukan tuan-tuan yang dia pening, babi pun pening. Kau mau cakap betul-betul aku ni haram ke tidak kalau babi tu dia cakap. Syekh Qutb menegaskan apa saja yang hendak dilakukan manusia
sudah dimaterai di sisi Allah Ta'ala. Mana-mana amalnya yang tidak ada dalam perjanjian, amalan manusia dengan Allah, maka dikurnia oleh Allah kepada manusia itu dosa. Benda tak ada dalam kontrak, tak ada dalam perjanjian, mana boleh bagi pahala? Tuan-tuan, pahala semayang kita tahu dah, seorang satu, berjemaah 27. Tapi kalau pahala puasa, tuan-tuan tahu tak? Daripada kita mula puasa sampai hari ni, siapa tahu pahala puasa? Cangkat tangan seorang. Seorang pun datang. Tapi kita pulun yang tak tahu. Kita tak pulun yang kita tahu. Benda-benda yang tidak ada perjanjian dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bagi dosa. Kita buat amalan-amalan yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Sunnah, tak ada apa, Allah Ta'ala menyelesaikan dosa. Jadi orang yang kazzabu bi ayatina, orang yang mendustakan ayat Allah. Ya Allah kata halal, dia kata haram. Ya Allah Ta'ala kata haram, dia kata halal. Ya Allah Ta'ala kata tak boleh, dia kata boleh. Itu sebab Allah Ta'ala buat satu perumpamaan kan. Orang yang menyebut riba dengan jual beli adalah sama. Kenapa orang-orang yang mengatakan bahawa riba itu sama macam jual beli, besok bangkit seperti orang yang dirasuk syaitan? Wa qalu, berkata orang itu, innamal bai'u mislur riba. Jual beli yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala sama macam riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba haram, dia kata sama macam jual beli. Orang ini besok bangkit di hari akhirat seperti dirasuk syaitan, tempatnya mestidah dalam neraka. Orang yang kata undang-undang Allah dan undang-undang manusia sama lah. Kazzabu bi ayatina wastakbaru anha. Kemudian dia takabur dengan pendapat dia tu. Malaysia ni rakyat dia jadi biol lah. Pasal apa biol? Bayar sana, bayar saja. Diberi percuma, heran pula, tak ada yang percuma ni. Naik jalan raya tol, pergi sekolah kena bayar, masuk universiti kena bayar belaka. Siapa sini pergi petrol pump, saya nak RM10, baik isi, ada, bayar 10, bayar sesaja. Kami bawa balik Brunei. Brunei negara berkebajikan. Minyak 2 kupang 5 duit. Fikir sendiri ya. Tak biar syarah dah. Kalau minyak 2 kupang 5 duit, macam mana tuan-tuan? Mesti muka ceria, tak macam ni. Wastakbaru, mereka takabur dengan pendapat dan mengatakan inilah pendapat yang baik. Ayat yang ke-32. Kesesatan dari suratul A'raf juga ayat 38. Kesesatan manusia kerana pemimpin yang terdahulu. Ni bagi sama tengok ya. Yang menyesatkan kita ni bukan diri kita. Kalau tanya diri kita ni, kamu duduk malam seorang-seorang, ya, mesti nakkan kebenaran. Tapi bila dihasut oleh pemimpin, qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jin wal ins finnar. Allah berfirman, masukkanlah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia
yang telah terdahulu sebelum kamu. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap umat yang masuk ke dalam neraka, dia mengutuk kawannya yang lebih dulu masuk dah. Dia tu masuk kemudian, kawan dia masuk dulu. Dia masuk aja kutuk, engkau lah pasal engkau lah. Siapa? Tu orang Kedah. Tak tahu dari mana orang Kedah. Sehingga apabila mereka masuk semuanya, berkatalah orang-orang yang kemudian di antara mereka yang telah masuk lebih dahulu, hatta iza daraku fiha jami'a, masuk semuanya dah, qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim azaban dhi'fan minan nar. Orang yang kemudian ni, orang yang sesat tu masuk dulu dah ke neraka. Pemimpin yang menyesatkan pengikut masuk dah ke dalam neraka. Pengikut masuk kemudian. Apa mohon pengikut yang masuk kemudian tu? Rabbana haula'i adalluna fa'atihim adzaban dhi'fan minan nar. Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Yang terdahulu tu, dia kata inilah orang yang menyesatkan kami dulu. Mereka telah menyesatkan kami, sebab itu datanglah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka. Qala likulli dhi'fun walakin la ta'lamun. Semuanya diazab oleh Allah kerana kesesatan itu. Itu sebab tuan-tuan, yang menyesatkan kita ni pemimpin. Itu sebab Nabi kata, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu dengan jamaah. Siapa pemimpin kita? Pemimpin jamaah. Macam mana tuan-tuan? Dah isi borang ke belum? Belum lagi. Macam mana? Ke-33 Surah Al-A'raf ayat ke-44, orang yang memilih untuk membenci Islam mendapat azab. Wa nada ashabul jannah ashabun nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'azzana mu'azzinun bainahum al-la'natullahi 'alaz zalimin. Dan penghuni-penghuni neraka, penghuni-penghuni syurga berseru kepada penghuni-penghuni neraka, sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Tuhan kami janjinya kepada kami. Tuan-tuan, bulan Ramadan Allah menghias syurga Ar-Rayyan. Berlaku dialog antara Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Nabi bersyarah kepada Sayyidina Abu Bakar bahawa syurga itu banyak pintu, dan orang yang masuk ke syurga itu melalui pintu-pintu yang ada. Orang yang kuat salat akan masuk daripada babus salat. Babus salat akan mengatakan kepada orang yang kuat semayang, ta'al haza khair, mari sini, yang ini lebih baik pada kamu. Masjid kita buat 8, tuan-tuan balik sambung pulak lagi 12, bagi cukup 20. Setuju ke? Ke balik tidur je? Orang yang taat masuk daripada babut taat. Babut taat, kata Nabi, akan memanggil orang yang taat. Ta'al haza khair, mari sini, ini lebih baik bagi kamu. Seronoknya tidak ingin nak masuk syurga, tuan-tuan. Kita mengharapkan Ramadan Al-Mubarak ni menghala jalan kita menuju ke syurga pada satu pintu yang dinamakan oleh Nabi Ar-Rayyan.
Manakala orang yang kuat puasa pula akan masuk dari pintu yang bernama Ar-Rayyan. Allah Ta'ala menghias Ar-Rayyan itu. Setiap kali Ramadan Allah menghias syurga Ar-Rayyan. Bila syurga Ar-Rayyan terbuka, berbondong manusia memasukinya. Udah semua masuk, tak buka dah pintu. Dan pintu-pintu yang lain, babus sedekah, orang yang kuat sedekah, infak atas dunia, dia akan masuk daripada babus sedekah. Babus sedekah akan panggil orang yang kuat berinfak. Ta'al hadza khair, mari sini, masuk pintu ini, pintu ini lebih baik pada kamu. Apa soalan Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, ada tak satu orang yang akan dipanggil daripada seluruh pintu dalam syurga Allah? Apa jawab Nabi? Arju minkum, aku harap kamulah orang yang dipanggil dari seluruh pintu di dalam syurga Allah. Masa depan kita ni apa tuan-tuan? Masa depan kita ialah kematian. Seorang sultan, masa depannya ialah mati. Seorang Perdana Menteri, masa depannya adalah mati. Seorang Tok Imam, masa depannya mati. Seorang penceramah bebas, masa depannya mati. Siapa sini ada masa depan tak mati-mati? Tak ada kan? Kita menunggu satu orang yang tak mati-mati. Bila kamu nak mati? Fahamlah ke? Ingat tak faham? Orang lain yang saya kata dengannya mati berkedah. Masa depan kita ialah kematian. Datang Ramadan memulih semangat kita untuk juang itu. Itu sebab tuan-tuan, Ramadan mesti menjadi bulan tarbiyah bagi diri kita. Apa tarbiyah yang mesti berlaku? Ialah menahan lapar. Jihad dan perjuangan antara yang paling besarnya adalah menahan lapar. Itu sebab rumah Nabi dalam konteks 3 bulan ni tuan-tuan tak berasap. Makan Nabi ialah tamar, minum Nabi ialah air. Nabi mentarbiah Sayyidatina Aisyah sebab dia nak pergi dah. Yang akan meneruskan perjuangannya ialah Sayyidatina Aisyah. Dilatih Sayyidatina Aisyah untuk bersusah pada bab makan. 3 bulan tak ada makan. Makan tamar. Macam mana kalau makan tamar? Tobat lahum, terlepas tak nak puasa dah. Mesti tak apa itu. Hari ini ditangkap militan. Entah betul, entah tidak tuduhan tu, kita pun tak tahu. Ni mujur aku tak kena tangkap. Kau boleh harap macam ni pun. Tuan-tuan, bukan mudah. Itu sebab nak buat Islam ni, pasti kita akan berhadapan dengan cabaran. Itu sebab datang bulan Ramadan, suruh tarbiyah semua orang. Allah Ta'ala tarbiyah semua orang. Semua orang mesti menjadi pejuang. Semua orang mesti berjuang mempertahankan Islam. Bukan Tok Imam, bukan Tok Bilal, bukan penceramah bebas, bukan. Semua orang beriman mesti berjuang untuk mempertahankan Islam. Datang Ramadan, tarbiyah kita. Siang menahan lapar. Esok orang tak bagi makan, kamu tahan lapar dah. Ada dah latihan puasa. Orang tak bagi naik pangkat, orang tak bagi tambah gaji, orang tak bagi BRIN. Syok dapat BRIN, sekali potong. Pasal apa potong? Awak dah memangkah yang lain daripada kami. Datang lagi tarbiyah belah malam, bangun pula sahur, satu sunnah Nabi. Bangun malam untuk menguatkan jiwa dengan Allah. Akan diuji kita tuan-tuan. Sama ada kecil atau besar, datang ujian daripada Allah untuk melihat apakah benar hakikat pegangan iman kita padanya. Maka apakah kamu
telah memperoleh sebenarnya, iaitu azab dari Tuhan kamu yang menjanjikan kepada kamu. Kata ahli syurga, kami dapat nikmat dah dalam syurga, tuan-tuan. Al-Ghazali cerita dalam kitab Minhajul Abidin, minum air ni 10 teguk, 10 rasa yang berlainan, semua rasa hebat-hebat. Kalau atas dunia nak 10 jenis rasa minum, 10 gelas kencing tak berhenti melam kerah. Sama juga dengan makan. Suap yang pertama lain rasa, suap kedua lain rasa. Sepanjang kehidupan dalam syurga tak pernah sama rasa makanan itu. Kamu wahai ahli neraka, kata ahli syurga, dapat dah azab? Apa kata ahli neraka? Qalu na'am, betul, kami dapat dah. Fa'azzana mu'azzinun bainahum al-la'natullah 'alal zalimin. Kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Jadi atas dunia ni, kalau kita tidak mahu memilih Islam, itulah kezaliman paling bawah. Kalau kita menginai orang, atas lagi, kezaliman paling bawah, tak mau Islam. Saya kutub dalam tafsirnya membahas kenapa Allah melaknat mereka yang memilih kezaliman, iaitu membenci Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, allazina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Iaitu orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan itu menjadi bengkok. Tuan-tuan, dalam konteks negara, ada di kalangan kita yang nak pergi membantu umat Islam yang tertindas, tak kira dari mana. Di Myanmar dibakar umat Islam, tak boleh pergi. Balik militan. Pergi ke Syria, balik militan. Ni modul mana kita ambil ni? Modul Islam atau modul Obama, modul Barack Obama? Mana datang tuduhan militan ini? Sejak Barack Obama datang ke Malaysia, dia balik, itu tuduhan ni. Nak cari juga orang yang militan itu. Militan ini, tuan-tuan, adalah pandangan dan pendapat orang Yahudi terhadap orang Islam. Tak ada heran negara ni dinasihati oleh orang Yahudi. Itu sebab Malaysia tak ada berkat. Hari ni, tuan-tuan, anak-anak kecil ditangkap, diculik, dibius, kemudian dibedah badannya. Selamat Malaysia? Aman ke? Takut jawab. 4-5 orang yang bawa kenderaan satu bangsa, kemudian yang membedahnya satu bangsa, yang jual organ-organ ini satu sindiket yang besar. Sedang berlaku dalam kota negara. Harga satu jantung RM800,000. Saya kena jaga anak saya, tuan-tuan jaga anak tuan-tuan. Pasal apa fitnah ini datang kepada kita? Tak ada lagi. Tidak kembali kepada Allah. Itu sebab Allah Ta'ala sebut walakum fil qisasi. Itu jaminan Allah. Kalau kamu buat qisas, fil hayah, ada kehidupan di dalam. Tak mau. Sama juga dengan Cadbury kan, sekejap halal, lepas tu dah ada buat ujian DNA jadi haram, lepas tu Jakim buat kelas selongkor lah segala macam, halal balik. Kenapa dibiarkan
Cekelas yang ada DNA babi dijual dalam kedai-kedai, satu pun tak dirampas oleh JAKIM. Pasal apa? Rasuah. Pasal apa? Mi bihun cap masjid, logo halal itu ditirunya. Lepas juga dah berjuta-juta. Pasal apa dia lepas? Rasuah. Siapa saja yang memegang kuasa ada rasuah padanya. Tokek Cina tu bakar dia. Tak tahulah buat apa pula. Kita ni lepas ngajar dia bawa pergi kedai. Teringin nak makan bihun tom yam, ni memang lama tak makan lah. Teringat cap masjid, orang pakai cawat buatnya. Lepas tu tanya tokek kedai, bihun ni cap apa? Kau cakap betul-betul. Kata tokek, ustaz, cap masjid. Dah aku kata cap masjid. Pasal apa tak tukar? Ustaz, stok banyak lagi belakang ni. Lah, tak jadi makan tom yam. Syekh Qutb menyatakan dialog ahli jannah dan ahli nar sangat jelas. Yang memilih syurga beriman dengan Allah, dan yang memilih kezaliman dan kesesatan juga beriman dan percaya dengan azab Allah. Percaya belakang. Allah Ta'ala menjelaskan ciri manusia yang beriman tetapi memilih kezaliman. Satu, menghalang manusia dari jalan Allah, tak mau. Dua, mereka memilih jalan yang bengkok. Ketiga, mereka tidak percaya pada hari pembalasan. Hari bangkit ni tak percaya. Syekh Qutb menyatakan juga gambaran kejujuran yang membawa ke syurga dan yang memperolehi nikmat Allah ialah mengatur sistem Rabbani dalam kehidupan. Itu sebab kita tak ada pilihan lain melainkan ialah untuk mengurus kehidupan kita berdasarkan kepada kehendak Allah, kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi 6. Kita besok pagi nak sahur, tak sempat nak baca tuan-tuan. Ni sambung bila-bila pula. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita, berusaha kita untuk menghindarkan diri daripada usaha-usaha yang membawa ke arah neraka. Tuan-tuan, tazkirah ni saya bukukan, ada jual kat luar, murah aja, RM10, boleh bayar 10 bulan. Tuan-tuan nak pergi baca satu-satu ayat An-Nar, tak ada sempat, saya tolong dan bantu. Ambil tafsiran Syekh Qutb, letak dalamnya, tuan-tuan boleh ambil pula tu rujuk yang lain pula. Bersama dengan tu juga 40 nas Al-Quran hadis kenapa solat anda mesti berjemaah. Paling akhir dalam tazkirah kesempatan ini untuk memperingati diri saya dan diri tuan-tuan ialah pengurusan di akhir Ramadan. Ini malam pertama tuan-tuan, bukan besok raya. Awak tengok kereta datang lambat tadi, sampai MCKK sana parking kereta. Malam lusa aku tak tahulah ya. Kita buat apa saja mesti ada kaitan dengan Nabi. Ambil contoh makan, nak tahu doa Nabi makan, nak tahu doa Nabi lepas makan, nak tahu apa yang Nabi makan, ketika mana Nabi makan. Nabi makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Tak larat kita nak buatnya, tapi tak nak tahu semua. Tapi pada bab pengurusan Ramadan, kita tak nak macam Nabi. Kita nak berpuasa, kita nak bertarawih, tetapi pengurusan di hujung Ramadan kita ikut hawa nafsu kita. Ubahlah tuan-tuan. Mari sama kita ikut Nabi. Apa dia? Nabi mengurus hujung Ramadannya ialah dengan iktikaf untuk berada Nabi
di satu malam yang penuh dengan keberkatan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Allah tanya, tahu tak kamu apa dia malam Lailatul Qadar? Allah Ta'ala jawab, memang tak tahu kita. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 10 malam terakhir itu adalah malam anugerah daripada Allah Ta'ala. Beramal pada malam itu seperti beramal 1000 bulan. Apa lagi urusan penting? Dalam konteks kehidupan dunia ni kita nak 1000 bulan. Apa lagi? Ada tak urusan lebih penting pada itu? Tak ada kan? Di hujung tu Nabi kata apa? Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruku iku minan nar. Di hujungnya, di awalnya rahmat, di pertengahan maghfirah keampunan, di hujungnya ialah dibebaskan dari azab neraka. Apakah ada urusan lebih penting daripada terbebasnya kita dari azab neraka? Ada tak? Jangan kita tak ada. Ada lah. Balik kampung. Bila balik kampung? Malam 27. Bila balik kampung? Malam 25. Nabi dia balik kampung ke? Udah tak jawab. Nabi dia ke balik kampung? Nabi keluar menguruskan kehidupan setelah pagi raya, baca khutbah dan menguruskan kehidupan. Kita kena rupa itulah tuan-tuan, mengurus kehidupan hujung Ramadan macam Nabi. Inilah cabaran kita. Balik rumah kan tuan-tuan, sebut ke orang rumah, tahun ini aku dengar tazkirah Ustaz Wan, kita balik lepas khutbah raya. Tengok muka rumah, mesti terpeleot dia. Tengok muka rumah, apa nak jadi? Dia kata macam tak ada kampung katanya. Kita kena terbiar isteri kita, kena balik kampung pagi raya. Kita kena terbiar anak-anak kita supaya balik kampung lepas raya. Pagi raya tu kita balik lepas khutbah balik. Begitu kaedah Nabi mengurus hujung Ramadan. Nabi berada di kemuncak Ramadan tu sampai ke sudah. Kita tak tahulah tuan-tuan, mari sama kita cuba ya. Tuan-tuan, yang buat keputusan rumah tangga kita ni bukan kita. Setuju tak? Diam tanda setuju. Yang buat keputusan orang rumah kita lah. Itu sebab kena terbiar orang rumah. Tahun ini balik kita ialah selepas khutbah raya. Boleh tuan-tuan? Tuan-tuan kalau balik kampung dah, balik rumput kampung tu dah. Apa ada di kampung? Mengecut. Apa ada di kampung? Meriam buluh. Apa di kampung? Masak lemang. Apa di kampung? Apa itu dah. Sedangkan itu tidak mendapat keutamaan dalam senarai keutamaan Nabi di hujung Ramadan. Tak ada. Makcik-makcik jangan buat kuih. Pi buat kuih tunjuk dah. Bawa suami, pi Medin kat Ipoh, ke mana ke, tunjuk. Yang ni awak dah. Yang ni awak dah. Yang ni awak dah. Laki tanya, siapa nak bayar? Awak lah. Kita nak beribadat Ramadan. Makcik jangan buat kuih. Jahit baju pun jangan. Udah lah tu. Tunjuk aja. Awak nak baju ni. Awak nak baju ni. Suami tanya, siapa bayar? Awak lah. Rebeh, kata dia orang perak. Rebeh yuk. Sudah. Udah tu ya. Amalan yang tak betul, tidak bersandar kepada sunnah Nabi, berhentikan tuan-tuan. Saya sebut ke rumah saya, nak jahit baju sebelum Ramadan, nak masak kuih sebelum Ramadan. Dah masuk Ramadan, nak kuih, jom kita pergi beli. Jangan buat. Sebab fokus utama di hujung Ramadan ialah terbebasnya kita dari azab neraka, diampunkan dosa oleh Allah, dianugerah oleh Allah Ta'ala Lailatul Qadar. Apa lagi urusan penting pada itu? Tak ada lah tuan-tuan.
Kalau malam ni kita boleh datang seramai ini, korban kita. Kenapa tidak 10 malam terakhir kita korban sampai ke pagi raya, macam mana Nabi tunjuk? Tuan-tuan, Nabi urusannya perang, Nabi urusannya pergi berdakwah kepada jin, Nabi urusannya macam-macam. Dan perang Nabi bukan dekat-dekat sampai ke Tabuk. Tetapi masuk Ramadan, Nabi kefirukan diri dia, kurung diri dia 10 hari terakhir, ialah duduk iktikaf, tak keluar-keluar, keluar hanya pada pagi raya. Kita tak mampu. Kita hanya mampu beriktikaf di waktu malam. Pagi raya baru selesai, baru menyelesaikan segala urusan kita. Ini sama tuan-tuan, kita ikut jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya ada mengusahakan wakaf Quran. Wakaf Quran yang saya usahakan tu ada penerangan berkaitan dengan membina keluarga Quran. Malam ni kalau dah banyak tabung, saya tambah satu lagi tabung. Mohon kerjasama untuk sama-sama infak Quran ini supaya boleh disebarkan di masjid-masjid. Kalau tuan-tuan nak beli ada dua, nak wakaf ada dua, harganya RM51. Tapi kalau tuan-tuan nak buka sejadah tu, nak bagi RM1, RM2, RM10, tengok aja, tak bagi pun tak apa. Ya. Malah lain pula. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita. Ramadan kali ini memang dibuka jalan menuju ke syurga Ar-Rayyan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah Tuhan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan ibu dan ayah kami, ampuni segala dosa dan kesalahan isteri dan anak-anak kami, ampuni segala dosa dan kesalahan orang beriman kepadamu dari Nabi Adam hingga kiamat, ya Zal Jalali wal Ikram. Selamatkan kami dengan iman dan Islam, ya Allah. Selamatkan keluarga kami dengan iman dan Islam. Selamatkan negara kami dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembalikanlah perancangan jahat musuh kami, musuh Engkau, dan mereka yang hasad dengan Islam, ketengkuk mereka masing-masing, ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, bersyukur kami kepadamu, Engkau menurunkan nikmat Ramadan kepada kami, ya Rabbal Alamin. Wahai Allah, bersyukur kami kepadamu, Engkau menurunkan kami nikmat Ramadan, ya Rabbal Alamin. Wahai Allah, bersyukur kami kepadamu, Engkau mengurniakan kami nikmat Ramadan, ya Zal Jalali wal Ikram. Wahai Allah, kurnia kepada kami, temukan kami untuk Ramadan kami tahun ini, ya Allah, dengan malam Lailatul Qadar. Beribadat kami berganda-ganda pada malam itu, ya Allah, untuk negeri akhirat kami, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram. Engkaulah pemilik hidayah. Kepadamu kami memohon, buka pintu hati seluruh ahli qaryah masjid ini, ya Allah, untuk datang salat berjemaah wajib, ya Zal Jalali wal Ikram. Buka pintu hati mereka, ya Allah, untuk duduk dengar kuliah-kuliah yang berlaku dalam masjid ini, ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, kepadamu kami memohon. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.